Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan merupakan salah satu nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita sebagai hamba Allah, agar kita menjadikan kehidupan ini sebagai peluang bagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam suasana negara yang berdepan dengan COVID-19 yang merupakan satu ujian besar Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Siapa kita sekalipun dalam menghadapi cabaran ujian yang besar ini, perkara yang perlu kita sama-sama berusaha ialah pertama, supaya jangan kehilangan Allah dalam kehidupan seharian kita. Kita akui bahawa Allah Subhanahu wa taala pencipta yang menjadikan segala-galanya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, sesuatu tidak akan menimpa kamu melainkan apa yang telah ditentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kehilangan Allah, maksudnya dalam kehidupan kita seharian, pergantungan besar kita ialah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah bukan bermakna kita bebas melakukan perkara yang kita fikir bagi mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mematuhi peraturan-peraturan, mematuhi larangan-larangan, mematuhi perkara yang dihalalkan, diperintah oleh Allah, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, sebahagian di antara maqasid syariah yang telah ditentu oleh Allah, yakni memelihara nyawa, akal, agama, memelihara harta benda, maruah, keturunan, dan dia merupakan perkara yang perlu kita sama-sama hadapi. Dalam ruang ini, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala melalui amal-amal soleh, yang saya fikir dalam ruang waktu 2 minggu ini, ruang waktu kita membanyakkan amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita membaca Al-Quran, mengajak anak membaca Quran, berzikir, solat hajat. Dan saya ingin mengambil kesempatan agar kita semua jangan meninggalkan sembahyang hajat setiap hari dan setiap malam. Sekurang-kurangnya kita lakukan, merayu pada Allah Taala, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kehilangan Allah dalam kehidupan kita seharian. Kebimbangan kita, ketakutan kita dan sebagainya. Kan yang kita takut ini, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, alaikum bitaqwallah fa innahu jima'u kulli khair. Hendaklah kamu bertakwa pada Allah, kerana ialah himpunan segala sifat-sifat yang baik. Takut pada Allah tidak sama dengan takut pada binatang. Takut pada Allah bermakna kita mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sama dengan kita takut pada binatang buas, kita lari daripada dia. Dalam suasana coronavirus yang berlaku ini, atau COVID-19 ini, yang kita takut itu ialah sejenis kuman yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar manusia. Maka beberapa kaedah yang telah diputuskan oleh pihak berwajib, khususnya Kementerian Kesihatan, supaya sama-sama kita mematuhi perkara-perkara tersebut. Kerana kita mata kasar tidak nampak, dan inilah di antara benda yang perlu kita elak, kerana dia berbeza dengan ketakutan. Ada orang yang kadang-kadang menyebut bahawa saya lebih takut pada Allah, saya tak takut pada coronavirus. Kita harus faham bahawa takut pada Allah Subhanahu wa taala itu juga bermakna kita memelihara apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi perkara dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, memang kita akui bahawa bila tidak dibolehkan sembahyang berjamaah ramai-ramai di masjid di surau, bukan bermakna kita tidak sembahyang berjamaah. Hidupkanlah sembahyang jemaah di rumah masing-masing. Sembahyang jemaah di rumah masing-masing. Bahkan kalau kita lihat dalam fiqh Islam pun, kalau waktu ketakutan untuk hadir ke masjid kerana suatu ancaman yang boleh mengancam satu kesihatan, nyawa dan sebagainya, hatta kalau berlaku hari hujan sekalipun, kita dibenarkan sembahyang di rumah masing-masing. Dan syarak telah pun menetapkan kaedah-kaedah tertentu. Yang kedua, oleh kerana wabak ini menjadi suatu suasana yang membimbangkan seluruh dunia, maka kita dapati kaedah yang terbaik dalam ini ialah pertama, memang kita akui bahawa dia
perlu kita menjaga kesihatan. Islam mensyariatkan kita supaya sembahyang 5 waktu, mengambil wuduk dengan sempurna. Antara perkara yang perlu kita jaga ialah waktu berwuduk ialah memasuk air dalam hidung. Kadang-kadang kita tinggal sunat untuk masuk air dalam hidung. Dan kita tahu bahawa pernafasan kita ini di antara salah satu punca berlakunya penyebaran, terutama bagi mereka yang batuk, mereka yang dijangkiti kuman, auzubillah, minta lindung pada Allah Taala, yang sebahagiannya pakai topi muka. Tetapi yang utama ialah bagaimana waktu kita berwudu kita jaga. Pastikan kita masukkan air dalam hidung 3 kali. Dia syariatkan, disunatkan kita lakukan 3 kali. Jangan kita tinggalkan. Walaupun mungkin selama ini kita menganggap tidak kisah dengan perkara tersebut. Bahkan kadang-kadang ada orang mengambil wuduk hanya jaga yang wajib saja, tidak melihara amalan-amalan sunatnya. Hatta kenapa dahulukan kanan daripada kiri sebagai contoh. Kenapa basuh mesti 3 kali. Dan ini merupakan perkara yang disyariatkan dengan kaedah-kaedah tertentu. Yang ketiga, saya ingin mengambil kesempatan, di sana ada beberapa amalan yang diminta oleh Nabi SAW. Saya pernah bertanya almarhum Tuan Guru Aziz, apakah amalan yang paling baik yang kadang-kadang timbul kebimbangan pada kita, soal keselamatan rumah tangga, isteri, anak-anak dan sebagainya. Memang kita akui banyak doa-doa yang maksur dan banyak ulama-ulama, para asatizah kita yang telah pun menjelaskan amal-amalan yang sangat baik. Cuma bagi saya, kalau boleh kita buat sesuatu amalan yang kita dah tahu dan kita boleh beramal dengannya. Dan saya ingin refer kepada apa yang pernah saya tanya pada almarhum Tuan Guru Aziz. Dia kata, amalkan ayat kursi. Beliau sering kali menyebut amalkan ayat kursi, baca ayat kursi. Dia kata bila kita baca ayat kursi, bila sampai pada ayat wala yauduhu hifzuhuma, maka niat di situ. Minta Allah lindung kita, lindung keluarga kita, sahabat-sahabat kita, negeri kita, negara kita seluruhnya dan dunia seluruhnya. Wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kalau Allah Taala boleh jaga langit bumi dalam genggaman Allah, langit di bawah genggaman Allah, bumi dalam genggaman Allah, apa yang ada antara langit dan bumi dalam genggaman Allah Taala, maka semua sekali mesti bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kan itu kita merayu kepada Allah, kita mohon kepada Allah. Bukan bermakna tidak perlu menjaga perkara lain. Perkara lain kena jaga, sanitizer tangan, sentiasa kita kena basuh, cucikan, bersihkan tangan, pakai topi muka di tempat-tempat yang kita rasa ada suasana yang membimbangkan kita, dan menjarakkan kedudukan. Itu di antara kaedah-kaedah yang telah digariskan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Maka kita akui. Yang keduanya, di antara doa yang bagus kita baca, ayat kita yang perlu kita baca ialah Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was-sami'ul alim. Amalkan Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was-sami'ul alim. 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang. Kita minta lindung pada Allah. Kerana Allah Ta'ala menyebut tidak akan berlaku satu musibah sama ada di langit, di bumi, di kiri kanan kita, atas dan bawah kita, melainkan apa yang telah ditentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesuatu tidak akan mudarat kepada Allah. Bahkan Nabi sebut kalau kita pergi satu tempat, dan siapa yang membaca 3 kali di tempat yang dia baru sampai, nasib Allah Ta'ala mengelakkan daripada mudarat selagi mana dia berada di tempat tersebut. Ini ikhtiar. Di samping ubat kena makan, ikhtiar ubat kena usaha, perkara lain kena usaha. Tetapi bukan hanya soal amalan zahir, tapi juga amalan batin, amalan-amalan peribadi kita. Sebab semua sekali orang yang sakit ni sebut saja apa ubat dia akan usaha. Dan yang ikhtiar melalui cara perubatan kita ikhtiar, tetapi melalui doa, melalui zikir-zikir tertentu juga kita perlu amalkan, insya-Allah. Yang ketiga, perkara yang ketiga yang boleh kita baca doa, minta doa pada Allah Taala ialah merayu pada Allah Taala, kerana Allah Taala sebaik-baik pemelihara. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allah lah sebaik-baik pemelihara, Allah lah sebaik-baik penjaga. Maka kita minta lindung, minta penjagaan Allah. Manusia tak mampu, kita nak kawal setiap saat, setiap minit, kita akui kita tidak mampu. Maka kita mohon kepada Allah Taala, kerana Allah lah sebaik-baik pemelihara, Allah lah sebaik-baik penjaga. Dan yang terakhir yang saya ingin sebut ialah supaya
kita mengamalkan satu zikir yang Nabi SAW pesan banyak kali dalam banyak hadis Nabi SAW. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bahkan Nabi suruh supaya kita membanyakkan zikir tersebut. Ya. Jadi zikir ni amalan yang boleh kita buat pada bila masa, sebab saya yakin semua kita ya setelah pun tahu zikir ini dan tinggal kita yang beramal dengan zikir tersebut. Dan minta maaf, ada satu perkara lagi yang saya tertinggal, ialah 3 ayat terakhir daripada surah Baqarah. Ya, 3 ayat terakhir daripada surah Baqarah ialah sebahagian di antara amal-amal yang baik. Lillahi ma fis, ayat sebut ialah lillahi ma fis samawati wa fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan surah-surah yang biasa kita tahu dan biasa kita amal, dan juga ambillah nasihat-nasihat daripada para alim ulama yang lain yang mengajar kita pelbagai doa yang saya fikir sangat baik untuk amal kita baca bersama. Ya, para penonton dirahmati Allah sekalian, doakan sama. Jangan tinggal dalam setiap kali kita doa, doakan untuk anak-anak kita, bukan doa untuk anak kita saja, bahkan sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita, seluruh umat Islam, seluruh masyarakat, seluruh warga negara kita, dan bahkan doa supaya Allah Ta'ala mengangkat semula wabak ini, supaya dunia hidup kita kembali kepada keadaan yang asal. Dan ini akhirnya saya mengharapkan kesabaran di atas apa yang berlaku ni dalam tempoh 2 minggu ini, masing-masing mematuhi arahan pihak pemerintah, pihak kerajaan, supaya kita semua dapat mengelak tersebarnya ataupun meningkatnya wabak yang semua kita bimbangi ini. Semoga Allah lindung kita bersama, semoga Allah merahmati kita bersama, dan semoga Allah Ta'ala sentiasa melihara kita, diri kita, keluarga, anak-anak, sahabat-sahabat, jiran tetangga kita, seluruh rakyat negara ini, insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.